Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala 'alaikal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladhi kana hasanatuhu la tuhsa wa ila ahli sidqi wa tuqa amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qur rabbi zidni 'ilman. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan katakan wahai Muhammad, wahai Tuhan kami, zidni, tambahlah kepadaku, ilman, ilmu pengetahuan. Surah Taha ayat 114. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat tetamu Allah, mudah-mudahan dirahmati sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi keizinan untuk sama-sama sekali lagi pada tengah hari ini untuk sama-sama kita berada di rumah Allah ini, untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, menerusi siri-siri kuliah zuhur kita. Dan seperti biasa, sebagai bahan rujukan ilmu kita bersama, saya menggunakan kitab Nasihat dan Bimbingan Hadis-Hadis Qudsi, himpunan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebagai bahan rujukan ilmu kita bersama. Sebelum tu, minta maaf lewat 12 minit. Jalan pun teruk juga, jam lagi ni. Okey, hadis yang berapa saya pun tak ingat dah. 38. Satu istidraj. Okey. Hari ni kita sambung hadis yang ke-38. Yaqulullahu ta'ala, ya bani Adam, man aznaba zanban wa huwa dhahikuka adkhiltuhu an-nar wa huwa baqiyan minal jalasa baqiyan min khasyatihi adkhiltuhu al-jannah wa huwa dhahikun atau kama qala. Ada sambung hadis tu lagi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai manusia, sesiapa yang melakukan suatu dosa tetapi dia tertawa, ku masukkan ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Dan sesiapa yang duduk menangis kerana sangat takut kepadaku, aku akan masukkan dia ke dalam syurga dalam keadaan tertawa. Baik, di antara intipati hadis yang kita baca ni, Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia. Sekali lagi Allah Ta'ala ingatkan semua yang bernama manusia. Orang tu kecil ke, orang tu besar ke, orang tu miskin ke, orang tu kaya ke, lelaki ke, perempuan ke, yang berilmu ke, yang tak berilmu ke, yang pergi haji ke, yang tak pergi haji ke, semua Allah Ta'ala ingatkan ni. Baik, sesiapa yang melakukan suatu dosa tetapi dia masih tertawa, para hadirin majlis sekalian, selalu kita ulang sebut, selalu ustaz-ustaz sebut, bila kita sebut dosa ni, dia bersifat Rabbaniyah, dia bersifat ketuhanan. Bagi orang yang merasakan dosa tu benda yang besar, dia menganggap seperti bukit nak menghempap diri dia. Ataupun bangunan JKR yang baru buat ni ada 83 tingkat lah sini. 35 tingkat ni seolah nak menghempap diri dia. Itu orang menganggap dosa tu benda yang besar. Tapi kalau orang menganggap dosa tu benda yang kecil, dia mengibaratkan seperti seekor nyamuk yang hinggap di batang hidung dia. Nyamuk kalau hinggap dekat batang hidung kita ni, tuan-tuan ambil raket badminton tu ataupun raket tenis nak hempap ke, ataupun tuan-tuan buat macam tu je. Kalau macam tu saja, kalau nyamuk lalat hinggap di atas hidung kita, itu orang menganggap
Dosa tu benda yang enteng, benda yang lemah. Jadi para ulama tasawuf menyebut mengekalkan dosa-dosa yang kecil sama seperti buat dosa yang besar. Sebab dosa ni dia bersifat ketuhanan. Bila kita langgar, walaupun kita dah tak buat dah sampai hari ni, tetapi dosa tu masih lagi ada dalam jiwa kita dan kita merasa Allah Ta'ala terima tak taubat aku ni. Zaman-zaman kita dulu kok biasa buat silap. Banyak orang buat silap, tuan-tuan. Orang jumpa saya dia macam-macam. Tanya pandangan ustaz macam mana. Saya dulu biasa berzina, ustaz. Saya dulu biasa minum bueko, ustaz. Saya dulu biasa minum arak, ustaz. Saya dulu, ustaz, apa yang saya tak buat. Semua macam-macam semua dia buat. Dan di Masjid Jami' Kampung Baru, lepas-lepas saya kuliah. Dan banyak kali Masjid Jami' Kampung Baru ni banyak sejarah dia. Sejarah saya kuliah lah. Dan sejarah reformasi pun dia juga. Dan banyak juga sejarah dia Masjid Kampung Baru ni. Dan tengah-tengah saya ceramah, seorang perempuan datang depan saya, aku nak kahwin dengan kau, aku nak kahwin dengan kau, aku nak kahwin dengan kau, kata. Tiba-tiba nak kahwin. Dah lah segak pula tu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan macam mana agak tuan? Boleh, no problem. Memanglah tuan-tuan kan jenis krokodil. Memang kita nak macam-macam passion. Ada yang datang, ya Allah, menggigil. Wah, kita nak buat apa balik. Kita ilmu yang yalah, ilmu yang berkaitan dia diasuk oleh jin ni kan. Ada tuan-tuan ilmu dia. Macam mana nak halau jin ni yang duduk dekat bersarang dalam kita ni. Yang paling mujarab sekali tuan-tuan baca Qul a'udzu birabbin nas lah. Bacalah 40 kali, insya-Allah hilang dia. Dan tapi saya masa tu terperanjat juga. Nak baca macam mana? Dan bacalah Qul alhamdulillah dengan izin Allah. Bukan dengan sebab saya, dengan izin Allah. Sama juga pergi satu majlis kunuri. Ya. Dia seorang hamba Allah ni panggil saya kunuri, pergi rumah dia di Jalan Enggang dekat Keramat tu. Tengah-tengah baca Yasin tu, tiba-tiba mak dia kena histeria. Dia cakap siam. Tu cakap siam. Tonton tahu cakap siam apa? Sawadekap kan. Yang tu tuan-tuan tahu, termasuklah saya. Kan? Sawadekap dia cakap siam tu sampai habis baca Yasin. Tuan-tuan, selalu kita baca Yasin berapa lama? Ambillah tuan-tuan baca cepat sikit, 15 minit. Doa lagi lebih kurang dalam 20 minit lah. Tahlil lagi 25 minit. 25 minit tu dia bercakap krong-krang Allahu Akbar. Puah, macam mana nak buat? Sampai kata ustaz, itu tujuan saya datang, nak minta ustaz datang rumah saya ni. Macam mana ustaz nak apa? Mak saya ni kata memang tak boleh. Dia tak boleh dengar azan, dia tak boleh dengar baca Quran. Dia mesti dekat siam ustaz. Macam mana nak buat ustaz? Masa tu saya pun belajar dengan seorang sahabat saya ni, ilmu macam mana nak tangkap jin ni. Tuan-tuan kenal Ustaz Malik Jin? Ustaz Abdul Malik, orang panggil Ustaz Malik Jin lah, duduk Sungai Buloh. Dulu dia kerja di Jawi. Dan belajar sikit. Dia kata, entah kalau jumpa orang macam ni, entah baca surah Ar-Rahman tu, bermula ayat ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum sampai la tanfuzu tu pergi kat muka dia. Buat macam ni. La tanfuzuna illa bisultan. Lepas kau baca lagi tak jadi, baca lagi. Ya ma'syaral jinni wal insi min istata'a ilaihi sabila. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu. Tangkap dia kata. Pergi dekat muka dia. Puah buat tuan. Saya baca tak silap saya lebih daripada 21 kali. Baca. Dengan izin Allah. Bukan sebab saya. Dengan izin Allah. Pop, tiba-tiba diam dia. Makna dia, kata Ustaz Malik ni, dia kata entah dah berjaya tangkap jin. Tangkap tu. Dia bagi ilmu cara tangkap jin. Saya pula lupa pula nak minta ilmu macam mana nak lepaskan jin ni. Sudah. Kat mana pula aku nak lepaskan ni? Haji dah buat balik, pergi rumah haji lah. Telefon Ustaz balik. Aisyah entah, sampai dia angkat. Dia kata, entah pergi tempat-tempat yang jin suka. Jin suka tempat mana? Di tepi-tepi longkang, di tepi-tepi gunung, di tepi-tepi hutan, di tepi-tepi sungai. Itu dia suka itu. Di tengah-tengah pulau tu jin suka. Pergi lepaskan dia.
Saya pun cari dah jalan sikit-sikit, pergi lembah-lembah jauh sikit, pergi lepaskan dia. Kamu dengan dunia kamu, aku dengan dunia. Engkau, kita Tuhan yang sama. Kau dengan alam, jangan kacau hamba-Ku ni. Mana jin yang kufur lah ni, lepaskan dia. Sejak daripada itu, saya ingat kepada dia, baca ni, kemudian baca Qul A'udzu Birabbin Nas sebanyak, kalau kena saja 40 kali, baca selama 40 waktu semayang. Kalau boleh baca 40 kali, 40 waktu semayang dan 40 hari. Sebab apa? Mengambil proses kejadian manusia ni 40 tu. Tak nak kena ada juga sekongkuang dia. Kita ni besok ada anak, ada cucu. Kok berlaku benda macam ni, tak payah nak telefon ustaz tengah malam. Kan? Ada seorang daripada Jengka telefon saya, jemaah haji saya pula, dia telefon pukul 3.45 pagi. Dia kata, kenapa ni? Tak tahu ustaz, di rumah saya ni macam ada orang di dalam bilik air, orang basuh baju dia tu. Walhal saya lama tak basuh baju dah. Saya basuh pakai semua washing machine, kata. Orang basuh baju. Tu macam mana nak baca ustaz, nak baca ayat apa? Kata Allahu Akbar. Ingat aku ada apa? Ni daripada Jengka tu. Kan? Allahu Akbar. Kan ini jadi mana dia? Itu perbuatan yang katakan bagaimana perbuatan-perbuatan ataupun benda-benda yang berkaitan dengan benda yang syirik, kan? Okeylah, dia cerita tentang balik pada dosa tadi. Dosa ni sifat dia rabbaniyah. Dia bersifat dia ketuhanan. Dulu kata kalau kita biasa buat perkara-perkara yang syirik tu, benda tu masih ada lagi. Kan? Kita perlu yang katakan dosa az-zunub az-zulmah was-sirajulah bitaubah. Dosa kamu ni gelap dan cahaya untuk nak menerangi dosa tersebut dengan taubat. Selalu kita sebutkan bagaimana dalam kitab siapa nama Abu Las As-Samarqandi menyebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kisah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ni mungut dengan sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Yang pertama kata Nabi Adam, aku buat dosa dalam syurga, aku bertaubat, taubat aku hanya Allah Taala terima di mana? Hanya terima di Mekah saja. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia buat dosa di mana-mana, dia bertaubat di mana-mana, Allah Taala terima taubatnya di mana-mana. Kalau kita tahu Nabi Adam AS buat dosa dalam syurga, Allah Ta'ala larang, cerita satu demi satu tuan-tuan biasa dengar. Kemudian Allah Ta'ala persilakan keluar daripada ke dunia. Maka tercampaklah Nabi Adam di mana setengah riwayat menyatakan dia Bukit Silan di Sri Lanka. Hawa tercepat di Hawa. Ha waw alif hamzah Hawa. Dia bukan Hawa. Orang Melayu panggil Hawa, dia bukan Hawa. Hawa. Ha waw alif hamzah Hawa. Makam dia ada di Jeddah. Alhamdulillah baru-baru ni saya balik haji tu singgah ada di Jeddah. Sempatlah pergi ke makam Hawa. Tapi makam dia tak macam makam pahlawan kita ni dah. Dia tak nampak pun tanah kawasan situ je. Makam Hawa nama dia. Lebih kurang dalam 800 meter daripada bandar Al-Balad nama dia di Jeddah tu. Jadi makam Hawa ni, Hawa tercampur di Jeddah. Jeddah, Jim Delta Marbuta. Jim Delta Marbuta, Jeddatun maksudnya nenek. Jin Dal maksud dia datuk. Jeddah tu makna nenek. Bandar tu bandar nenek. Makna dia mengambil kisah bagaimana Hawa diturunkan di Jeddah. Para hadirin yang mati Allah sekalian, jadi Nabi Adam AS bertaubat, setengah riwayat mengatakan 40 tahun bertaubat. Maka akhirnya Allah Ta'ala terima taubat Nabi Adam pada 9 Zulhijjah selepas gelincir matahari. Pada 9 Zulhijjah setelah gelincir matahari, pada ketika itulah Nabi Adam bertaubat, taubat Nabi Adam diterima. 9 Zulhijjah ni hari apa? Hari Arafah. Sebab itulah falsafah daripada melaksanakan ibadat haji, konsep dia iaitulah pengampunan dosa. Minta kepada Allah Ta'ala dosa kita diampunkan pada hari Arafah. Alhamdulillah, kan? Banyak jemaah-jemaah kita tahun ni di Arafah, tuan-tuan. Bagi saya yang bertugas haji daripada 2004 sampai tahun ni dah paling lancar lah. Sebab jemaah haji tak sampai pun 1 juta. Tak sampai 1 juta pun. Berada di Arafah, duduk di Arafah, ya Allah, paling selesa. Sebelum ni tak selesa, perjalanan cukup lancar, tak ada jam sangat. Sikit-sikit lah jam. Tapi itu perjalanan cukup lancar Allah Ta'ala bagi. Tidak ada musibah-musibah yang Allah Ta'ala timpakan yang begitu berat. Kan, cuma aircon kadang-kadang nyala ke tak menyala. Alhamdulillah, itu ceritalah. Cuma adalah di kalangan kita ni orang tanya saya di Arafah, ustaz macam mana kawan kita di KLA, dia dapat buat WhatsApp dah KLA tersangkut lagi tak lepas.
Kan? Apalah syarikat ni menipu? Dah, jangan salahkan syarikat. Pada hakikatnya kembali kepada Allah. Allah Ta'ala tak pilih dia sebagai tetamu. Kalau Allah Ta'ala pilih tuan, dalam apa cara sekalipun dia akan sampai. Sama ada visa haji ke, visa furada ke, visa mujamalah ke, visa ziarah ke, tak ada visa ke, kalau Allah Ta'ala pilih dia, sampai. Tapi kalau Allah Ta'ala tak pilih dia, jangan salahkan syarikat. Saya rasa tak ada satu syarikat pun dalam dunia ni yang buat umrah, yang buat haji, yang tak nak jemaah dia berlepas. Semua nak berlepas. Tapi Allah Ta'ala tak pilih. Jaga kita punya hubungan kita dengan Allah Ta'ala, si hukuman akidah tersebut, iaitulah ketentuan yang kita kata qada dan qadar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Itu katakan yang pertama, Nabi Adam mungut sebab kita umat Nabi Muhammad, bertaubat di mana-mana, taubat diterima di mana-mana. Yang kedua, Nabi Adam mungut sebab apa? Kita umat Nabi Muhammad SAW, aku buat dosa. Dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala cabutkan pakaian aku. Umat Nabi Muhammad SAW buat dosa dalam keadaan bertelanjang, Allah tutup aib dia. Berapa banyak kes zina hari ni berlaku? Baik orang Melayu ke, baik orang Islam ke, baik apa benda ke, ya Allah, zina ni sampai di total senang nak akses dah. Zina dalam keadaan bertelanjang, Allah tutup aib dia. Nabi Adam AS buat dosa, Allah Ta'ala cabutkan pakaian dia. Dua. Yang ketiga, Nabi Adam kata, aku buat silap dalam syurga, Allah Ta'ala pisahkan aku dengan isteri aku. Nabi Adam tercampak di Sri Lanka, saya sebut tadi. Hawa tercampak di Jeddah. Umat Nabi Muhammad SAW buat silap, tak pernah Allah Ta'ala pisahkan dengan isteri dia. Bang-bang saya sekalian, abang biasa tak sembahyang isyak satu hari tuan? Tak sembahyang isyak malam kan? Besok pagi isteri tuan-tuan cari, mana pula abang aku ni? Telefon kawan pejabat kata tak tahu, tak ada kat pejabat. Telefon kawan-kawan dia sama mengetir pun tak ada. Daripada pukul 7 sampai pukul 10 baru dia angkat telefon. Abang pergi mana ni bang? Tak tahulah yang malam tadi abang tak sembahyang isyak, sedar-sedar sampai Songkla. Ada kan tak? Ustaz ni banyak-banyak tempat Songkla kan, sebutlah Mekah ke Madinah. Tak ada tu, adalah sebelah isteri kita tu. Tak pernah umat Muhammad ni buat silap, tak pernah Allah Ta'ala pisahkan. Itu untungnya kita umat Nabi Muhammad SAW. Buat dosa, tak pernah Allah Ta'ala pisahkan. Aku buat dosa, Allah pisahkan aku dengan isteri aku. Baik, ketiga. Keempat, kata Nabi Adam AS, aku buat dosa dalam aku buat dosa dalam syurga, Allah Ta'ala keluarkan ke dunia. Umat Muhammad buat dosa di luar syurga, kemudian dia bertaubat, Allah persilakan masuk syurga. Dan yang paling hebat dia, umat Muhammad duduk di padang mahsyar nanti, Allah Ta'ala upgrade. Allah upgrade dia. Kita tahu tuan-tuan, umat yang paling bongsu Nabi Muhammad SAW lah, dan kita lah umat paling bongsu. Dan dalam setengah riwayat menyebut, umat yang mula-mula dibicarakan di depan Allah, umat Nabi Nuh. Umat yang mula-mula dibicarakan di depan Allah, umat Nabi Nuh. Allah Ta'ala tanya, dan kita Tanbihul Ghafilin saya baca ni, Allah Ta'ala tanya pada umat Nabi Nuh, wahai umat Nabi Nuh, adakah Nuh buat kerja sungguh-sungguh di atas dunia dulu? Umat Nabi Nuh kata apa? Ya Allah, Nuh tak buat kerja ya Allah, makan gaji buta ya Allah. Dia tak buat kerja, kuliah maghrib tak ada, kuliah asar pun tak ada, kuliah zuhur pun tak ada, kuliah maulid Nabi pun tak ada, semua tak ada ya Allah. Dia kerja makan gaji buta ya Allah. Akhirnya Allah Ta'ala panggil Nabi Nuh. Nuh, umat kamu dakwa, kamu tak buat kerja. Tuan-tuan, duduk di padang mahsyar ni kan cerita orang dakwa belaka. Orang dakwa belaka kan. Atas dunia ni pun orang dakwa macam-macam. Kan? Duduk di padang mahsyar, isteri dakwa kepada suami, suami dakwa kepada isteri. Kan? Anak dakwa pada mak pak pun dakwa kepada anak. Dan pemimpin dakwa kepada rakyat dia. Apa hang buat? Rakyat akan dakwa kepada pemimpin. Termasuklah juga ustaz akan dakwa kepada anak murid. Anak murid akan dakwa pada ustaz. Semua akan dakwa belaka dia. Jadi Allah Ta'ala tanya, wahai Nuh, umat kamu mengatakan kamu tak buat kerja.
Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, Ya Rabb, Ya Allah, Rabbi inni da'utu qawmi lailan wa nahara. Ya Allah, aku berdakwah kepada dia ni, Ya Allah, kaum ni, Ya Allah. Kan? Aku berdakwah pada kaum ini, pada mereka, Ya Allah. Rabbi inni da'utu qawmi lailan wa nahara, siang malam, Ya Allah. Tuan-tuan, kita zuhur sampai pukul 1 sampai pukul 1.45 ya. Itu kalau lebih sikit pun dah tengok jam 2-3 kali dah. Ini siang sampai ke malam. Bukannya sehari dua. Kurang 50 tahun nak cukup 1000 tahun. Tu Nabi Nuh punya dakwah. Rabbi inni da'utu qaumi lan wa nahara falam yazid du'a illa firara. Mereka tak mau dengar, Ya Allah. Dah tak mau dengar. Wa inni kullama, dan mereka bukan sekadar tak mau dengar, bahkan mereka mengambil fi adhanihim, mereka mengambil jari-jari mereka. Ini dalam surah Nuh Allah sebut jari-jari. Tuan-tuan, kalau jari macam ni menunjuk jari, satulah. Kalau jari-jari bermaksud ni banyak ni. Jari jemari kita panggil lah. Mereka ambil jari-jari mereka, mereka sumbat lubang telinga ni. Ambil semua jari ni, sumbat semua habis lubang telinga ni. Nabi Nuh berdakwah ni. Hebat tak hebat dia? Penentangan kepada Nabi Nuh AS. Dan kalau kita pergi Palestin, InsyaAllah saya bulan 10 ni nak pergi Palestin lagi. Border dah buka, Alhamdulillah nak pergi Palestin. Syekh Yusuf tu Imam Masjid Aqsa tu lah. Selalu setiap kali saya pergi mesti jumpa dia. Nak jumpa Imam Masjid Aqsa ni simple present tense, cukup mudah. Saya rasa nak jumpa Imam Masjid negara lagi payah, terus mudah sangat jumpa dia. Saya esok kata, masa lepas-lepas selalu saya pergi Masjid Aqsa ni, lepas-lepas sembahyang maghrib tu saya buat kuliah maghrib. Tuan-tuan cuba bayangkan, kuliah maghrib bukan orang Melayu saja, jemaah saja dengar, orang Arab semua pakat-pakat dengar. Saya terpaksa ceramah dalam bahasa Arab sikit. Enta tolonglah ceramah sikit. Kalim lughatul Arabiyyah ya Syekh. Anak kalim lughatul Arabiyyah, cakap sikit, baca bahasa Arab sikit, terjemah kali sikit bahasa Arab apa. Sebab apa? Aku nak tumpang dengar. Kamu cerita apa ni? Kata nak tumpang dengar berkat ilmu tu. Tuan-tuan, takut kita dalam Masjid Aqsa ni, jangan main-main. Ada satu penjuru tu, di situlah tempat akan hadirnya wali-wali Allah. Kat situ tempat tu, sebab perhimpunan para wali Allah. Allah, saya nak ceramah pun takut tu. Jadi Syekh Yusuf bila dengar saya ceramah, dia kata, kamu ni orang Malaysia baguslah, dia kata. Saya kata, Syekh, entah janganlah bodek aku lebih-lebih. Memang betul kadang-kadang pergi Palestin ni banyak adalah buat duit sikit kan, nak bagi sumbangan dekat ni, perpangan. Syekh Yusuf ni dia banyak, Imam Masjid Aqsa ni dia banyak bela anak yatim, anak-anak para syuhada. Orang yang meninggal dunia tu dia bela. Dan siapa dia? Kita lah orang Malaysia, orang Thailand, orang Singapura, orang Indonesia yang datang bagi bantuan. Tu dia bela-bela lah. Termasuk saya bagi bantuan juga. Tak, bukan aku nak bodekkan engkau, dia kata. Betul, dia kata, kamu ni bila ceramah orang pakat-pakat dengar kamu ceramah. Dengar dengan taat dia. Dengar ya kamu ceramah, dia kata. Sedangkan kamu ni bukan syekh yang besar pun. Ustaz ya. Kalau bahasa kampung, ustaz cak ayam ya. Bukannya syekh yang besar, dia kata. Bukan imam yang kabir. Laisal imamul kabir, bukan imam yang besar. Imam besar ni bukan imam besar, bukannya wali-wali Allah, dia kata. Orang boleh dengar. Kamu nak tahu, bangsa Arab ni bukan syekh, bukan ustaz, bukan imam. Nabi datang, dia tak mau dengar. Tuan-tuan faham ke cerita saya ni? Tuan-tuan, Nabi, berapa banyak Nabi di kalangan Bani Israel dibunuh. Nabi Zakaria dicincang. Sampai hari ni makam dia ada di bukit di Masjid Marwan, tingkat yang ketiga bawah tanah Masjid Aqsa tu. Nabi apa lagi? Nabi Allah Yahya. Nabi Yahya pun dicincang. Nabi Zakaria digergaji. Semua para nabi di kalangan Bani Israel ni banyak dibunuh. Itu bangsa Arab, Yahudi. Tapi bila sampai kepada kamu ni orang Malaysia, dia memang bagus, dia kata. Orang dengar taat dia. Nabi Nuh pun macam tu juga. Zaman Nabi Nuh orang tak mau dengar. Ambil jari masuk lubang telinga ni, tak cukup wastasausia bahum, tak
Tak cukup dengan tu, mereka ambil kain mereka, selubung kepala mereka. Tu dahsyat tak dahsyat tuan? Kaum Nabi Nuh berdakwah, dia angkat kain selubung kepala. Ni saya pakai jubah ni tuan-tuan. Ataupun lagi maghrib kan, cuba tuan-tuan pergi maghrib tu, ustaz ceramah, tuan-tuan angkat kain tuan-tuan selubung kepala tuan-tuan. Apa jadi agak dia? Seluar sependang lah tak pakai. Habis nampak kontol-kontol kita. Nak cerita dia Nabi Nuh berdakwah, orang tunjuk kemaluan. Orang tunjuk kemaluan. Saya setakat hari ni ceramah tak pernah orang tunjuk kemaluan lagi. Yang paling banyak orang tunjuk, suruh berhenti. Itu banyak. Kita tahulah kalau terbang nak landing ni dia ada batasan dia tuan-tuan. Dia ada landasan. Dia tak boleh tunjuk berhenti. Kan? Saya tak berhenti juga. 2 kali tunjuk isyarat suruh berhenti. Itu cabaran tu. Tak berhenti juga 3 kali. Ni bukan orang muda-muda, orang yang dia tak tua tuan, dia lama lah, orang lama-lama ni. Panggil kita ceramah Maulid Nabi. Cerita dia panggil ceramah Maulid Nabi. Sebelum ceramah tu berjanji dulu, wa muhayyam, baca 4 rawi. Itu pun dah habis dah 15 minit. Lepas tu panggil budak-budak nasyid pula. Ya Hanana, ya Hanana, zahara dinu muayyad. Itu pun dah habis 15 minit. Dah lah tinggal berapa minit masa isyak. Tinggal lah lebih kurang 7 minit masa isyak. Dipersilakan ustaz untuk menyampaikan ceramah Maulid Nabi. Baru ceramah Maulid Nabi, ustaz berhenti. Azan dulu. Azan lah pula. Lepas azan 10 minit, dah habis 10 minit, suruh berhenti. Saya tak berhenti. Kemudian dia 2 kali suruh berhenti, tak berhenti juga. Sampai dia 3 kali saya kata, tuan-tuan saya ceramah malam ni sampai pukul 10. Sebab tuan-tuan dah ambil masa saya lepas maghrib awal tadi, kata saya akan ceramah 10. Kalau tuan-tuan rasa tak nak dengar, tuan-tuan pergi balik lah, kata. Geram lah tu tuan, geram sangat tu kan. Alhamdulillah dengan izin Allah yang buat tunjuk tu, balik terus kan. Beritahu dekat AJK tu, ustaz tahu ustaz ni pasal apa ustaz tadi, ustaz macam marah, ustaz geram lah dah kan. Tunjuk macam ni, kita tak selesa lah nak ceramah, kata. Yalah, dia beri masa untuk ceramah Maulid Nabi. Memasakkan bahawa ceramah Maulid 7 minit dah habis dah. Kan, ayam golek dah lah banyak makan, kambing golek lagi. Kan, haji pun bayar pun banyak juga, takkan saya nak ceramah 7 minit. Kan. Allahu Akbar. Macam-macam lah orang ini kan. Dan itu cerita tentang bagaimana umat Nabi. Jadi umat Nabi Nuh, umat dibicarakan. Ya Allah kata, ya Nuh, aku tahu kau berdakwah, tetapi mana saksi kamu? Ya Allah, aku boleh datangkan saksi. Siapa saksi dia? Umat Nabi Muhammad. Itu kita di upgrade tu. Allah telah panggil, wahai malaikat, pergi panggil umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, umat Nabi Muhammad, umat yang paling bongsu. Allah telah panggil ke depan. Bila panggil ke depan, maka pada ketika itu umat Nabi Yunus, umat Nabi Zakaria, umat Nabi Yahya, umat Nabi Musa, semua umat-umat ni kata, hey, ni potong kiu apa ni? Tuan-tuan, kita mana boleh potong kiu? Dekat highway ke mana potong kiu, kita marah lah. Jadi pada ketika itu mereka kata, ini umat special punya. Ini golongan bukan VVVV ni, lebih daripada VIP ni. Kan? Kalau tuan-tuan naik kapal terbang kan dia ada line kan, line untuk VIP lain ataupun business class lain, first class dia ada line dia. Jadi pada ketika itu dia dah dikedepankan. Akhirnya Allah Taala tanya pada umat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, umat Nabi Nuh dakwa kamu tak buat, Nabi Nuh tak buat kerja. Dan Nabi Nuh beritahu, kamulah jadi saksi dia. Ya Allah. Dia kata, hari ini kami jadi saksi, Nabi Nuh sungguh-sungguh buat kerja. Maka berlakulah dialog ni, kalau kitab Tanbihul Ghafilin ni, berlaku dialog umat Nabi Nuh dengan umat Nabi Muhammad. Wahai umat Muhammad, mana kamu tahu Nuh buat kerja, sedangkan kamu tak hidup zaman Nuh, kamu tak biasa tengok muka Nuh, kamu tak biasa tengok muka Nabi Nuh. Macam mana kamu tahu? Kamu tak biasa tengok muka Nabi Nuh pun, tambahlah orang Jekar lagi tak biasa tengok muka Nabi Nuh. Yang biasa tengok Nuh Omar yang biasa tengok. Kan tersedak pula orang tua tu kan, menteri tu, Tan Sri tu kan. Jadi yang tu tak dalam kitab, tuan-tuan yang cari, yang tu tambah ya. Ya Allah, kata kita umat Nabi Muhammad SAW, pada kami diutuskan seorang Nabi dan seorang Rasul, dan pada Nabi kami ni diutuskan bersama dengan kitab Al-Quran.
Dan pada kami ni Nabi itu menceritakan tentang Al-Quran, menceritakan tentang perihal perilaku umat-umat terdahulu. Dan Nabi kami cerita tentang bagaimana perilaku, bagaimana dikatakan bagaimana umat-umat terdahulu yang memperlakukan perbuatan-perbuatan yang jelek kepada para Nabi, yang Nabi kami cerita satu persatu dalam Al-Quranul Karim. Dan hari ini kami menceritakan, kami bersaksi bahawa umat ataupun Nabi Nuh sungguh-sungguh buat kerja. Umat dia yang tak mau dengar dakwah dia, ya Allah. Jadi pada ketika itu Nabi SAW bersabda, nahnu akhirun wa nahnu awwalun. Kami merupakan umat yang paling bongsu dan kami merupakan umat yang paling awal dibicarakan di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi Adam alaihissalam umur, dengan sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini kita kembali pada hadis ini balik. Hadis sebut bagaimana sesiapa yang melakukan satu dosa, makna dia dosa saya sebut tadi bersifat rabbaniyah, dan dia tertawa, seronok, bangga. Dan makna dia dulu biasa buat dosa. Dosa tu selalu saya ulang sebut tuan, dia fitnah pada diri kita. Selalu saya ulang sebutkan, al-fitnatun na'imatun. Dosa tu fitnah pada diri kita. La'anallah. Dulu katalah kita biasa berzina lah. Dulu biasa kita buat mencuri. Dulu apa je lah kesalahan kita buat, kesalahan jenayah di sisi Allah. Ni sekarang tak buat dah. Kita cerita dalam grup WhatsApp, kita cerita dalam Facebook, kita cerita di khalayak ramai ke, bermakna tuan-tuan telah menggerakkan, telah membangunkan fitnah dalam diri kita. La'anallah man ay khazaf. Allah melaknat orang yang menggerakkan, yang membangunkan fitnah yang dah tidur. Apa juga fitnah, dan tutup cepat-cepat tu. Biarlah, tak apalah, dulu cerita dululah. Sekarang ni tak buat dah. Tutup buku ni, tak payah cerita. Peranjut sungai, jalan bergelok. Itu dikatakan dosa. Makna dia tertawa tu masa dia berbangga dengan dosanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Taala sebut apa? Akan ku masukkan dia dalam neraka dalam keadaan menangis. Bulan lepas saya dah cerita dah tentang bagaimana ahli neraka dalam yang kita panggil Tulaihah. Ingat ke lagi? Confirm tak ingat dah tuan-tuan ni, kan? Baik, barang siapa yang duduk menangis kerana takut kepadaku, makna dia duduk menangis, makna dia duduk dalam keadaan nak kepada kenikmatan Allah Ta'ala, bangun malam sebagai contoh dia menangis, tergesa-gesa minta pengampunan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, akan ku masukkan syurga dalam keadaan tertawa. Aku masukkan dalam syurga dalam keadaan tertawa. Tuan-tuan, satu hari Nabi SAW lepas main subuh, Nabi ni lepas main subuh selalu Nabi tanya kepada sahabat-sahabat, lepas sembahyang Nabi tanya tentang mimpi. Tadi kamu mimpi apa? Mana mimpi apa? Tuan-tuan selalu tak bangun-bangun lepas main subuh tanya isteri, malam tadi mimpi apa? Ada tak? Suami pun tanya, ya malam tadi abang mimpi. Mimpi apa? Menikah lagi satu. Memang nak kena belasah lah tuan. Jadi akhirnya sahabat-sahabat cerita, Rasulullah pun kata, malam tadi aku mimpi juga. Mimpi apa kata? Aku mimpi aku pergi syurga. Habis tu aku tengok dalam syurga tu ada satu istana. Istana tu punya besar. Tengok-tengok siapa pemilik istana tu. Dia kata pemilik istana tu iaitulah Umar ibn Khattab. Rupa dia tuan-tuan, rumah kita ni dalam syurga dah ada dah. Rumah kita dalam syurga ni dah ada dah rupa dia. Ya ke Ustaz? Ke tuan-tuan tak nak rumah dalam syurga ni? Nak ke tidak ni? Lantak lah tak nak. Nabi kata rumah setiap semua umat dia dah ada dalam syurga dah. Tapi kalau di atas dunia tak mampu nak duduk taman syurga, jangan mimpilah dia duduk taman di syurga. Dah ada rumah kamu di syurga. Rumah Umar Al-Khattab semua ada dalam syurga dah. Cuma nak masuk lagi. Serta kalau kita umat Nabi Muhammad kalau tak masuk syurga juga, malang sungguh-sungguh. Sebab apa? Sikit amalan yang kita buat, Allah Ta'ala bagi pahala dia yang berlipat kali ganda. Sikit dia. Ni tuan-tuan duduk dengan ceramah. Duduk ini seperti orang sedang berjihad fi sabilillah. Ataupun dipanggil mujahid. Ni tuan-tuan duduk dengan ceramah mujahid belaka ni. Senang ada duduk dengan ceramah tuan.
Susah. 1.45 dah. Ustaz tak berhenti lagi Ustaz. Kau apa nak berhenti ni? Susah. Bukan senang nak dengar ceramah. Itu katakan mujahid. Mujahid ni orang yang senang berperang. Perang ni. Nak dengar ceramah ni perang. Dan andai kata dalam perjalanan pergi atau balik daripada dia belajar. Belajar ni mana dia? Disebut hadis Nabi kan. Belajar ni ada 4 orang jenis yang Allah Ta'ala belajar. Pertama, al-alim. Orang yang bagi ilmu. Orang tu banyak pahala Allah bagi. Wal muta'allim. Orang yang belajar. Banyak Allah Ta'ala bagi pahala. Yang ketiga, wal mustamid. Orang tompang dengar. Yang keempat, orang yang suka kepada ketiga-tiga golongan ni. Situ semua Allah bagi pahala banyak. Yang pertama, orang alim. Orang alim ni yang cik guru, ustaz, mukhbaligh, syekh, habib, maulana yang bagi ilmu. Itu kan banyak dapat pahala. Siapa dia? Ustaz lah, guru lah. Yang kedua, orang yang belajar. Banyak dapat pahala. Siapa belajar? Kita ni semua belajar ke ni? Tuan-tuan termasuk belajar ke tidak? Dah, tuan-tuan bukan masuk belajar. Dia kalau belajar, dia mesti bawa pen. Dia mesti ada buku. Ni, kitab ni dekat habis dah tuan-tuan. Takkan tuan-tuan tak ada kitab ni? Mesti ada pensel, ada tulis. Itu orang belajar. Macam tuan-tuan tengok anak kita pergi sekolah kan, dia bawa tak buku? Ke belajar macam pak dia juga, dia dengan ceramah. Tak, tuan-tuan ni termasuklah golongan ketiga, golongan mustamid. Tompang dengar. Itu pun banyak pahala juga. Cuma tompang dengar ni tak dan nak beli pejabat, lupa dah. Tak dan nak balik rumah, tak dan nak pakai selipar, lupa dah. Balik pejabat, lupa. Hari ni ustaz cerita apa? Ustaz tu mula ceramah 1.12 sampai 1.45. Ustaz, dia kan tanya, kawan ni bukan tanya panjang ke pendek. Tak di antaranya ustaz cerita apa? Kira-kira luah juga benda dia cerita. Tak di antaranya ustaz cerita apa tengah hari ni. Kira-kira cerita dia tu menyentuh kalbu. Dia tak tahu tang mana huruf nak mula. Sebab lupa. Maka dengan sebab kita selalu lupalah. Fa inna zikra wa zakir bagi peringatan. Ini ceramah ni lah. Para hadirin yang mati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi tempat tu kata Umar Al-Khattab punya tempat. Jadi akhirnya Rasulullah baru nak melangkah masuk, Rasulullah keluar balik. Tanya, kenapa Rasulullah? Aku bimbang takut Umar cemburu. Takkan aku nak cemburu ya Rasulullah. Pasal apa cemburu? Kata sebab syurga ni surprise. Kalau dia, Rasulullah cerita dah ahli syurga ni macam ni, bidadari macam ni, taman dia macam ni, mana tak jadi surprise. Umar dah tahu dah. Jadi Rasulullah melangkah keluar balik. Dia nak ceritakan bagaimana itulah tempat yang disediakan kepada orang yang menangis, yang banyak menghabiskan masa dia untuk apa? Untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, ambillah ruang dan ketika masa kita sibuk macam mana pun, jangan lupa kita kepada Allah. Paling kurang tuan-tuan nak bersyurga Allah ni, buatlah lepas maghrib, buat semayang sunat awabim. Tak boleh 6 rakaat, buat 2 rakaat pun okey jugalah. Sembahyang sunat awabib sambil-sambil niat sembahyang sunat hifzil iman, nak jaga iman. Usolli sunatan hifzil iman, saja ke sembahyang sunat menjaga iman, wal awabib, dan awabib 2 rakaat. Paling kuranglah buatlah tuan-tuan. Bila lagi ni kita nak buatkan alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha' qulubuhum li zikrillah. Hei manusia, bila lagi hati kamu nak khusyuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan kita dalam syurga yang sebagaimana kita impi-impikan. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wahai manusia, ramai orang kaya berangan-angan menjadi miskin pada hari besar. Ramai orang yang sombong menjadi hina, di hidupnya dirampas oleh malaikat maut. Itu insyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Husikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.